Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Apabila Muhyiddin Yassin menyifatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sebagai tidak boleh diharap, ini satu perkara yang memang agak mengecewakan kita. Kerana apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin itu tidak benar sama sekali. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang amat boleh diharap. Namun demikian, seorang pemimpin daripada Malaysia, iaitu Khalid Nordin, menyatakan kritikan Muhyiddin itu sebagai tidak tepat. Beliau menyifatkan sebagai kritikan Presiden Bersatu itu adalah sesuatu yang amat tidak tepat sama sekali. Naib Presiden UMNO Khalid Nordin membidas kritikan Presiden Bersatu yang menyifatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tidak boleh diharap. Sebenarnya apabila Muhyiddin kata pimpinan Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan ini tidak boleh diharap, ia sebenarnya perlu merujuk kepada bagaimana kerajaan yang ada pada beliau sebelum ini. Beliau memahami kenyataan itu dibuat Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN memandangkan PRN akan diadakan di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu, Kedah dan Kelantan, kata beliau. Menurut Khalid, sudah tentu beliau akan menggambarkan semuanya negatif kerana partinya hendak memenangi undi, kata Khalid yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi dan Menteri Pengajian Tinggi di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan yang membabitkan perubahan struktur memerlukan masa, katanya lagi. Dalam satu temu bual bersama dengan FMT, Muhyiddin mengkritik pentadbiran Anwar kerana timbul banyak rungutan mengenai cara ekonomi dikendalikan, kenaikan kos sara hidup, kenaikan kadar faedah dan bursa yang tidak bersemangat. Khalid berkata ada banyak perbezaan pentadbiran Anwar dengan Muhyiddin yang mengisytiharkan darurat negara pada tahun 2021 untuk membendung wabak COVID-19 dan menggantung parlimen semasa darurat, menyebabkannya dikritik hebat pelbagai pihak. Ahli Parlimen Bangi, Syekh Rizan Johan, menolak dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas 7 bulan kerajaan perpaduan memerintah, dengan mengatakan bahawa banyak inisiatif telah diperkenalkan. Menurutnya, antara inisiatif meringankan beban rakyat dilaksanakan, termasuk program e-tunai Belia Rahmah dilaksanakan baru-baru ini serta perubahan lain seperti nyah jenayah bunuh diri dan memansuhkan hukuman mati mandatori. Beliau menggesa pembangkang supaya berhenti bermain dengan polemik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab untuk membina semula negara. Mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif. Sebaliknya, mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan politik, kata beliau lagi. Cakap-cakap Perikatan Nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama sehingga kini juga tidak membantu, katanya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita kepada ulasan yang seterusnya, laporan yang seterusnya, apa pendapat anda tentang dakwaan Muhyiddin Yassin bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak boleh diharap? Kerana menurut Khalid Nordin, beliau mengatakan bahawa kenyataan yang dibuat Muhyiddin itu adalah untuk memancing undi dan selain daripada itu, memanglah beliau akan mengatakan perkara yang buruk semata-mata. Ini tujuannya untuk memenangi undi, kata beliau lagi. Selain daripada itu, kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan membabitkan perubahan struktur memerlukan masa. Tiada perkara di dunia ini boleh diselesaikan dalam masa hanya sedetik, apalagi kalau ianya berkaitan dengan kemajuan rakyat dan negara Malaysia. Saudara-saudara sekalian, dibanding dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin sebelum ini, ada banyak perbezaan. Kerana ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, menurut Khalid Nordin, apa yang berlaku ialah Muhyiddin mengisytiharkan darurat pada tahun 2021 untuk membendung wabak COVID-19, dan selain daripada itu, yang paling menjadi troll, yang paling dikecam kepada Muhyiddin Yassin ialah bukan saja beliau banyak kali tidak bersedia bersama dengan media, tetapi juga
beliau telah menggantung parlimen semasa darurat, mengakibatkan beliau dikritik hebat oleh pelbagai pihak. Selain daripada itu, ahli Parlimen Bangi juga mengatakan bahawa dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas 7 bulan adalah sesuatu yang tidak boleh diterima kerana telah banyak inisiatif yang telah dilancarkan oleh kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia. Selain itu, beliau menggesa supaya pembangkang berhenti bermain dengan polemik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab untuk membina semula negara. Kata ahli parlimen tersebut, mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif. Sebaliknya, mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan politik. Cakap-cakap Perikatan Nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama sehingga kini juga tidak membantu, kata beliau. Jadi, adalah lebih baik mereka menawarkan cadangan daripada terus mengamalkan retorik yang tidak bermakna. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini, berita paling malang untuk Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali tersebar di selerata dunia apabila dikabarkan bahawa mereka tidak akan menang di Selangor. Ini berita yang patut anda share supaya memberikan keyakinan kepada semua penyokong dan pengundi yang ada di Selangor untuk tetap mengekalkan kerajaan perpaduan Kerajaan Pakatan Harapan yang ada di Selangor pada waktu ini. Dilaporkan Amiruddin akan kekal. Amiruddin kekal Menteri Besar, PH dan BN dijangka menang selesa di Selangor. Inilah satu berita sedih duka cita untuk Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin yang disampaikan pada saat subuh hari ini. Di sebalik kegairahan PN yang bercita-cita besar mahu menawan Selangor pada PRN 12 Ogos ini, Menteri Besar Amiruddin Shah kelihatan kekal tenang dan langsung tidak gelabah menghadapinya. Di wajahnya sedikit pun tidak terlihat garis-garis risau atau bimbang. Negeri yang berjaya ditawan PKR sejak 2008 itu akan jatuh ke tangan pihak lawan. Dalam pertemuan selama lebih 2 jam dengan beliau bersama beberapa penulis yang turut disertai Dahlan Mansur atau Mamor, penasihat media Selangor, Muhammad Sayuti Omar, Sahbudin Embun dan Hayazi Hasim atau Tok Usin Ceroy, Amiruddin sentiasa tampak ceria, selalu tersenyum dan sesekali ketawa apabila bercerita mengenai keadaan negeri Selangor. Mendengar beliau bercakap seolah-olah semua data, maklumat, perkembangan dan nama-nama orang penting di akar umbi di Selangor sudah tersemat erat dalam kepalanya. Dalam pertemuan tersebut, beliau bercerita hampir semua perkara berkaitan Selangor. Politik pembangunan, program untuk rakyat, masa depannya, hubungan dengan istana, Azmin Ali, PRN, calon-calon PH dan macam-macam lagi. Malah, semua calon yang kami tanyakan dijawabnya dengan tenang, yakin dan tanpa ragu-ragu. Amiruddin turut memberitahu beliau memantau setiap 3 bulan laporan berkenaan kecenderungan pengundi di Selangor. Sehubungan itu, beliau penuh yakin PHBN mampu menangi PRN pada 12 Ogos depan ini. InsyaAllah kita masih mampu menang dan akan terus mentadbir negeri atau Selangor selepas 12 Ogos ini. Bahkan tidak keterlaluan untuk saya sebut bahawa kemenangan 2/3 masih relevan untuk dicapai. Kita boleh menang antara 38 atau 39 kerusi DUN, katanya dengan yakin. Menurut pengerusi Perikatan Nasional Pakatan Nasional PH Selangor itu, yang melegakan ialah kerana tiada isu kemarahan rakyat atau pengundi kerana kerajaan negeri sebagaimana yang menjadi bualan telah berlaku di negeri-negeri tertentu yang lain. Tahap puas hati mereka tambahnya sentiasa memuaskan dan melebihi kadar kemarahan yang jika ada pun hanya rasa marah kecil-kecilan yang timbul sekejap-sekejap di sana-sini.
Ini kerana, kata beliau, sepanjang menerajui Selangor, keutamaannya ialah untuk mewujudkan kestabilan dan memberi kemakmuran kepada rakyat negeri itu. Dengan kadar KDNK yang meningkat kepada 25.5% pada tahun 2022 daripada 24.8% pada tahun sebelumnya, di samping sambutan terhadap program Jelajah Ihsan Rakyat yang diperkenalkannya untuk membantu rakyat mengimbangi kos sara hidup, Amiruddin yakin rakyat Selangor secara umumnya tiada masalah dengan kerajaan sedia ada. Tambahan lagi, bila timbul ura-ura kenaikan tarif air baru-baru ini, tidak akan pantas beliau yang menegaskan tiada keputusan di peringkat kerajaan negeri untuk berbuat demikian. Ini secara tidak langsung menyerahkan lagi ciri-ciri pilihan rakyat dalam wajah kepimpinannya. Ditanya tentang dirinya sama ada bertanding atau tidak, sekali lagi Amiruddin dengan pantas dan penuh yakin memberikan jawapan, "Saya bertanding." Dengan jawaban tersebut bermakna tiada isu lagi siapa calon menteri besar yang akan dinamakan atau mewakili PHBN selepas ini. Bersama rekod cemerlang sepanjang mentadbir Selangor, negeri stabil dan makmur, ekonomi tumbuh lebih baik, rakyat sentiasa puas hati dan tiada isu-isu yang melibatkan dirinya, parti atau kerajaan. Mengekalkan lagi Amiruddin adalah langkah awal paling penting, paling tepat sekali. Ia bukan saja mematikan politik dalaman atau perbelahan yang cuba diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan pasti menjadikan pengundi tiada keraguan lagi untuk membuat keputusan. Dalam erti kata lain, memberi peluang lagi kepada PHBN sebagai kerajaan negeri selepas 12 Ogos nanti dengan calon menteri besarnya adalah Amiruddin. Ia bermakna mengekalkan kestabilan, kemakmuran serta jaminan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan Selangor. Itulah dia saudara-saudara sekalian, berita ataupun laporan yang paling sedih untuk Azmin Ali dan Muhyiddin di Selangor hari ini. Sila share video ini untuk menggemparkan kawan-kawan Anda sekalian, menggemparkan para pengundi yang ada dalam PRN kali ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.